إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillah, temu sekali lagi pada malam ini nak menyambung pembincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah. InsyaAllah pada malam ini. Baik, kita berada pada separuh ayat yang pertama. Kita berada pada separuh ayat yang pertama daripada surah Al-Mumtahanah ini, insyaAllah. Surat 549. Muka surat 549. Kita nak baca dulu ayat yang pertama ini daripada surah Al-Mumtahanah. Lama-lama dah boleh hafal dah. Haji Ayah tak ada hari ni. Baru sampai Aulia. Baru sampai Aulia. Aulia. Haji tak ada. Haji Zainal lah. Haji Zainal ada ke? Haji Rusyam ada ke? Haji Rusyam tak nampak pula. Tak ada. Haji Zainal tak ada. Rusyam tak masuk lagi kot. Tak apa. Saya seorang pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Siapa yang ada lah. Terjemahan saya baca. Baik, Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Haji Rusyam dah ada. Tak apa, bagi Haji Rusyam tak nafas dulu. Nak baca. Boleh, Haji Rusyam tak nafas dulu, tak apa, saya baca terjemahan dulu boleh. Okey. Tak ada Haji Rusyam tak nafas. Masuk. Nanti jap, tak settle lagi, tak settle. Tak apa, saya baca terjemahan ayat pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah tersesatlah ia dari jalan yang lurus. baik. Sehingga pada sesi yang lepas kita sudah melihat pada bahagian tulquna ilaihim bil mawaddati. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Baik. Itulah apa? Berkaitan dengan melemparkan, tulquna itu melemparkan sesuatu tanpa melihat ke mana ia pergi. Mana ia pergi. Dan sebagai seorang Muslim, kita nak memerhatikan kepada perkataan-perkataan yang kita keluarkan, yang kita lemparkan daripada mulut. Dan kita tak nak sekadar melempar, tapi kalau nak melempar itu biarlah dia ada tujuan dan kena pada sasaran dia. Dan maka seorang Muslim ni wajib menjaga perkataannya kerana ia menjadi penentu nanti di mana tempat kembalinya nanti di akhirat kelak. Baik. Seterusnya, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Allah sebutkan terjemahannya Dan sesungguhnya, sampai atas. dan sesungguhnya mereka telah ingkar terhadap apa yang telah datang. Sedang mereka telah kufur. Dan sesungguhnya mereka telah Baik. ingkar terhadap yang datang kepadamu daripada kebenaran, iaitu Al-Quran. Quran. Mereka mengusir Rasul Muhammad dan dirimu kerana kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Baik, terjemahan sedang mereka telah kufur ingkar terhadap Al-Quran. kebenaran Islam. Terhadap apa yang telah kepada datang kepada mereka. kamu. Okey, baik. Daripada awal ayat itu Allah mengingatkan kepada orang beriman, apa yang Allah ingatkan agar tidak mengadakan ataupun mengambil musuh Allah dan juga musuh kita untuk menjadi teman rapat ataupun kawan baik. Sehingga nanti dia menyebabkan seseorang itu membuat sesuatu dan tanpa memikirkan kesannya, membuat sesuatu tanpa memikirkan kesannya. Baik, kenapa Allah memberi sebut kenapa Allah melarang berhubungan baik dengan mereka? Ini kalau kita lihat kepada konteks ayat. Yang Allah larang itu adalah daripada berhubungan baik dengan siapa? Dengan musyrikin Mekah. Betul tak? Ya, Konteks ayat ni kan? Musyrikin Mekah. Baik, maka Allah melarang perbuatan itu. Mengadakan hubungan baik dengan musyrikin Mekah. Baik. Kenapa? Atas alasan apa? Kenapa Allah melarang daripada seorang mukmin itu melakukan yang demikian? Baik, Allah sebutkan sebabnya pada potongan ayat yang seterusnya, selepas daripada Allah sebutkan jangan sekadar melempar itu. Allah sebutkan dua perkara. Apakah dia yang pertama? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Itu yang pertama. Kenapa? Kerana mereka
Ingkar. kufur, ingkar. Nama dia ingkar pada Allah. Dia ambil Al-Quran tu. Kerana mereka kufur, ingkar dengan Al-Quran. Kedua, dia mengusir Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Saya besar sikit. Yang kedua, mereka mengusir Nabi Muhammad Dan diri kamu. sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum, dan Wa iyyakum, dan diri kamu. para Allah, sahabat. Allah bercakap dengan siapa sebenarnya ni? Wa iyyakum. Bukan Allah bercakap dengan Muhammad. Orang beriman. Baik, Janura tanya Allah bercakap dengan siapa tu? Kan? Ya ayyuhallazina amanu. Baik orang yang beriman. Okey, baik. Itu sebenarnya satu soalan yang baik. Kenapa? Ayat ini Allah mulakan dengan Allah bercakap dengan siapa? Orang-orang yang beriman. Kan? Iman. Baik. Jangan kamu mengambil musuhku dan musuhmu sebagai wali, pemimpin, penolong, kawan baik dengan kamu beritahu kepada dia perkara-perkara yang tidak sepatutnya kamu beritahu. Sampai sini. Okey. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Baik, siapakah yang telah kufur ingkar setelah datang kepada mereka al-haq, kebenaran Al-Quran? Siapa yang telah kufur ingkar? Musyrikin. Ini cerita tentang siapa? Orang-orang musyrikin Mekah. Tentang musyrikin Mekah. Baik. Yukhrijuna rasulah. Siapa yang telah mengusir keluar Rasul? Mereka lah Orang-orang musyrikin lah. Musyrikin juga yang mengusir. Abu Jahal. Musyrikin Mekah juga yang mengusir keluar Rasul. Sahabat Kan? yang ada. Wa iyyakum, dan Kamu. kamu. Kan? Itulah Dan tu. kamu. Maknanya dia masa tu dia bercakap dengan orang yang beriman di Mekah lah. Kan? Dan kamu. Baik. Maka kalau kita lihat pada konteks ayat ini, kan, ia turun kepada disebabkan kisah para sahabat itu, kan, maka konteks ayatnya khusus kepada orang itulah, ketika itulah para sahabat, kerana orang musyrik Mekah dia telah mengeluarkan Rasul dan juga telah mengeluarkan sekali para sahabat daripada tempat mereka, kan. Tapi Itu macam menyebabkan Nabi Ustaz, nampak macam Allah tu bercakap dengan orang yang beriman. baik. Macam wahyu untuk orang beriman tak ada kan? Ya. Baik. So konteks ayatnya wa iyyakum merujuk kepada siapa? Merujuk kepada konteksnya ayat ini merujuk kepada para sahabat ketika itu, kan. Dan kita boleh nampak keterkaitannya dengan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr kan disebut tentang lil fuqara'il muhajirin, dan harta rampasan al-fai itu yang dapat tanpa berperang itu adalah untuk kaum muhajirin yang telah menjadi fakir, kan. Kerana berhijrah, kerana berhijrah. Maka dia ada kaitan dengan yang sebelum. Baik. Allah sebutkan kum ini konteksnya untuk para sahabat. Baik. Tetapi yang kita baca di awal ni Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, maka ia berbentuk umum, kan, dan penggunaannya ataupun pengajaran yang boleh kita ambil itu adalah sehingga kepada hari ini, kepada hari ini. Baik. Maka kalau kita lihat kum ini seolah Allah macam tengah bercakap dengan para sahabat, betul tak? Allah tengah bercakap dengan para sahabat, betul, Allah gunakan kamu. Tetapi pada awalnya ini Allah gunakan wahai orang yang beriman. Maka seolah Allah juga sedang bercakap dengan kita, kan, yang datang selepas itu, orang-orang yang beriman. Maka kum kalau dilihat pada konteks cerita ayat, dia Allah sebut kepada para sahabat ketika itu yang berada di Madinah. Tapi kalau kita luaskan skop dia juga kum itu maksud untuk kita semua, orang-orang yang beriman. Maka kum
kita lihat pada sudut konteks ayat itu, ataupun kita lihat pada sudut pengajarannya itu dia lebih besar, berujuk juga kepada kita semua. Yang asalnya semua ni orang musyrik Mekah. Dia cerita tentang kamu kan, iaitulah orang yang membaca ayat-ayat ini. Okey, baik. Allah sebutkan dua perkara dalam ayat ini. Kenapa Allah melarang berhubungan baik dengan mereka? Konteks ayat musyrikin Mekah. Konteks umum adalah berhubungan baik dengan siapa? Dengan orang bukan Islam ataupun orang-orang munafik. Kenapa Allah tak berikan berhubungan baik dengan mereka? Dua sebab. Kerana pertama, mereka kufur ingkar dengan Al-Quran. Dalam ayat ini diletakkan bima ja'akum minal haq, dengan apa yang telah datang kepada kamu daripada al-haq, kebenaran. Baik. Maka bila cerita tentang kebenaran kan, dalam satu doa Nabi SAW, salah satu doa yang Nabi baca dipanggil doa iftitah. Doa iftitah yang Nabi baca selalunya pada solat tahajud. Yang selalunya Nabi baca pada solat tahajud. Itulah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard. Walakal hamdu, di sini kita nak point kita, antal haq, Nabi sebut, iaitu ya Allah engkau lah al-haq. Walakal hamdu antal haq wa qaulukal haq, dan kata-kata engkau adalah al-haq. Wa liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah benar. Wal jannatu haq, syurga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Wan nabiyuna haq, dan para nabi itu adalah benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah haq. Was-sa'atu haq, dan hari kiamat itu adalah benar, al-haq. Baik. Maka kalau kita lihat pada perkataan al-haq di sini, konteksnya itu besar. Tetapi yang paling utama sekali, yang paling tinggi sudah tentu al-haq itu ialah Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling atas. Yang paling atas. Baik. Kemudian di bawah itu adanya siapa? Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Baik, Nabi datang bawa apa? Nabi datang dengan membawa Al-Quran. Maka yang mereka musuhi kan, adalah kerana Al-Quran ini yang telah menarik ramai orang. Kerana kalau melihat kepada Nabi, kan, diorang boleh cakap macam-macam. Nabi apa tu? Seorang yang apa? Kadang orang kata kan, kalau kata kita hidup pada zaman Nabi, kan, kita akan ikut Nabi ataupun tidak. Macam sebelum lah orang tanya, kalau kita hidup zaman Nabi Musa, kita akan ikut Musa ke ikut Firaun? Yang ramai kata akan ikut Nabi Musa. Kalau kita ikut pada zaman Nabi, kan, adakah kita akan ikut Nabi ataupun kita akan ikut musyrikin Mekah? Mana satu? Kalau ditanya kan, secara berdepan dan kita ada pilihan untuk menjawab, sudah tentu kita akan kata kita akan ikut siapa? Ikut Nabi. Sudah tentu kita akan ikut Nabi, kan? Tapi cabaran pada zaman itu adalah apa? Cabarannya ialah ada seorang muda yang buta huruf, tak reti baca, tak reti menulis, tak ada harta, kan? Seorang anak yatim, dia duduk di satu tempat yang apa? Yang kering kontang, yang gersang, kan? Dia mengaku dia adalah Rasul, nak suruh semua orang beriman kepada dia. So itu dia punya cabaran. Bayangkan salah seorang orang muda yang kita nampak kat luar, kan, orang yang kerja biasa, naik motor biasa, kan, duduk rumah biasa, tiba-tiba dia kata dia Rasul. Rasa kuat tak nak ikut
Mesti kita macam kau siapa kan? Engkau belajar sampai tahap mana? Kau kerja apa? Jawatan kau apa? Kan? Orang akan susah nak ikut. Tapi itulah cabaran pada zaman Nabi dulu. Bagi siapa? Para sahabat. Nak percaya bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cabarannya yang Allah datangkan Nabi SAW dengan membawa Al-Quran. Maka Al-Quran dia menjadi cabaran yang lebih besar. Kerana kalau dia orang nak memperlekehkan Nabi itu mudah. Sebab orang memang dah tahu Nabi anak yatim. Nabi bukanlah orang yang dia keluarga dia itu sendiri, bukanlah orang yang kaya kan. Atuk dia kaya. Tapi dia Nabi SAW itu sendiri, bukan orang yang berharta, ada kerja, ada kedudukan dalam Quraisy itu, bukan. Kan? Itu mudah untuk orang nak apa? Orang nak memperkecilkan Nabi SAW. Tapi bila Nabi datang dengan membawa Al-Quran, itu menjadi satu cabaran yang sangat besar. Kenapa? Kerana perkataan yang diungkapkan itulah Al-Quran, itu tidak ada tandingannya. Tak ada siapa yang ketika itu boleh lawan. Sehinggalah salah seorang penyair yang terkenal ketika itu, Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kepada siapa? Khalid bin Al-Walid. Orang kaya, pakar bahasa, dia pergi dengar Nabi SAW baca beberapa ayat daripada Al-Quran, akhirnya dia balik, dia geleng kepala. Kan? Dia kata, korang semua tahu aku memang orang yang pakar bahasa. Dan memang aku dengar apa yang Muhammad itu bacakan, memang itu bukan perkataan manusia. Memang ada lahalawah, dia ada kemanisannya yang tersendiri. Dan nak rasa itu hanya orang yang terror bahasa lah yang boleh merasakan kemanisan bahasa itu. Beza kan. Dan dia kata ini bukan perkataan manusia. Sudah tentu bukan perkataan daripada Muhammad. Oleh sebab itu dia kata kau cakaplah. Kau nak melawan kan, kata-kata Al-Quran ini, maksudnya nak buat syair yang sama nak lawan Quran, memang takkan boleh. Tapi apa yang kau boleh buat, kau cakaplah dia ni Muhammad ini adalah penyair juga. Muhammad ini adalah tukang sihir. Muhammad ini adalah orang gila. Kan? Kau sebut itu. Ulang-ulang itu. Ratibkan itu supaya masuk dalam kepala orang. Baik. Maka kebenaran yang Nabi SAW bawa itu, kan, bima ja'akum minal haq, dengan apa yang telah datang kepada kamu daripada al-haq itu, utamanya ialah apa? Utamanya ialah Al-Quran. Utamanya ialah Al-Quran. Selepas itu baru disebut tentang Rasul. Yukhrijuna Rasul, mereka mengeluarkan Rasul. Baik. Maka bila mereka telah kufur ingkar terhadap Al-Quran, maka sebenarnya mereka juga telah kufur ingkar dengan siapa? Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan dia kufur ingkar, dia tak percaya dengan Al-Quran, dia tak boleh terima Al-Quran. Baik. Maka ini dua sebab utama kenapa Allah melarang orang beriman ketika itu para sahabat daripada berhubungan baik dengan musyrikin Mekah ketika itu. Dua sebab besar ini. Kerana mereka kufur ingkar dengan Al-Quran, dan yang kedua mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Baik. Dan kalau kita lihat pada ayat ni, pada teks Arab ni, baik, Allah gunakan baik kafaru, perkataan kafaru. Apakah tanda yang ada pada perkataan kafaru? Ini bahasa Arab sikit. Baik, apakah tanda yang ada pada perkataan kafaru? Wow alif tu. Masya-Allah. Kita ada waw alif sukun di akhir perkataan. Maksudnya, maka kategorinya apa? Kategorinya adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni apa? Fi'il madhi ni past tense. Kemudian dalam past. Baik. Mereka telah kufur ingkar dengan apa yang telah datang kepada kamu. Baik, ja'a. Apakah tanda yang ada? Kita ada perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka kategorinya apa? Kategori yang juga sama. Dia adalah fi'il madhi juga. Baik, past tense juga. Okey. Minal haq yukhrijuna. Baik, perkataan yukhrijuna, apakah tanda yang ada pada perkataan itu? Mudhari', tanda dia apa? Ya di awal perkataan. Ada awal Kemudian waw nun berbaris atas di akhir perkataan.
maka dia fi'il juga, tapi dia fi'il mudhari' kan? Atau dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai present tense. Okey, baik. Maka kalau kita lihat di sini, apa yang tak samanya? Yang tak samanya ialah potongan ayat ini dimulakan dengan fi'il madhi, past tense. Kemudian selepas itu juga past tense. Tetapi selepas itu bertukar menjadi apa? Mudhari', present tense. Yang mana sepatutnya kalau dah mula dengan past tense, semua past tense lah. Kalau dah bermula dengan present tense, semua present tense lah. Kan begitu. Baik. Yukhrijuna rasulah. Baik, fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa berulang-ulang. Berulang-ulang. Perbuatan yang berulang-ulang yang berterusan. Orang musyrikin Mekah dihalau Nabi ni keluar daripada Mekah, kan? Berapa kali dia usir keluar? Banyak kali ke? Sekali je. Banyak Sekali kali je dia usir keluar tu. Yang Nabi keluar hijrah ke Madinah. Sekali tu je, bukan banyak kali. Tapi kenapa Allah gunakan yukhrijuna rasul? Tak jawab. Maksudnya ajaran dia tu, ajaran Rasulullah tu dia usir. Maksudnya dia tak terima ajaran Rasulullah tu, Ustaz. Masya-Allah. Baik. Hebat. Yang pertama ialah Allah nak para sahabat ingat. Yukhrijuna rasulu seolah macam benda yang sedang buat, betul tak? Ya. Maka Allah nak bagi para sahabat ingat. Kan seolah orang musyrik Mekah tu dia orang tu macam tengah halau Rasul, nak suruh ingat, nak refresh balik apa yang orang musyrik Mekah dah buat. Yang hingga menyebabkan Allah kata jangan kamu bersahabat baik dengan dia. Sebab Allah nak ingatkan, kau ingat tak? Dia menghalau Rasul dan Allah gunakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Macam seolah dia orang macam tengah halau. Continuously. Supaya apa? Nak bagi para sahabat ingat balik. Menyegarkan balik diingatan para sahabat seolah-olah macam perkara itu sedang terjadi, nak menampakkan di depan mata sahabat. Kalau macam nak bagi orang kata apa? Bird punya view, bird view atas. Kita helikopter view. Seolah macam Allah tarik pada sahabat ni atas, kau tengok. Kenapa aku tak bagi kau kaum baik dengan dia orang, kau tengok. Dia orang macam tengah halau Rasul tu keluar daripada Mekah. So nak suruh para sahabat ingat balik. Kenapa? Sebab utama Allah menghalang mereka. Allah menghalang para sahabat daripada bersahabat baik dengan dia nak suruh dia orang tu refresh balik lah mind refresh dia. balik. Ingat balik. Dan terus ingat tentang perkara ini. Terus ingat tentang perkara ini. Kenapa? Kerana walaupun Nabi Muhammad SAW tubuh baginda sudah berada di Madinah, tetapi musyrikin Mekah dia tetap apa? Tadi yang tadi apa tu? Tetap tidak menerima ajarannya. Dia berterusan menolak. Nabi duduk kat Madinah, dia orang ada kacau tak? Dia kacau. Ada datang nak pergi berperang tak? Ada. Ada menghasut tak kabilah-kabilah lain? Ada. Kita belajar kat surah Al-Hasyr, dia buat apa dengan Yahudi yang duduk di Madinah? Dia berpakat. Berpakat. Maka walaupun mereka berada di Mekah, dia dah halau dan Nabi keluar, Nabi duduk di Madinah, tapi mereka berterusan nak mengusir apa? Ajaran yang Nabi SAW bawa. Dakwah Nabi itu terus dia nak usir, terus dia nak halau daripada masuk ke rumah-rumah di Mekah, bukan saja di Mekah, di mana-mana kabilah yang mereka mampu untuk nak mengusir dakwah Nabi SAW itu. Maka Allah ingatkan, mereka yukhrijuna rasul, berterusan melakukan perkara itu. Maka sebab itu ini dua perkara besar yang Allah letakkan sebagai sebab kenapa Allah melarang para sahabat melakukan hubungan baik dengan mereka. Allah sebutkan yang pertama kerana mereka telah kufur ingkar dengan Al-Quran. Yang kedua kerana mereka juga sehingga pada waktu turunnya ayat ini berusaha untuk mengusir ajaran Nabi SAW daripada masuk ke Mekah. Okey, baik. Maka dah melihat pada para sahabat dan juga musyrikin Mekah, apa nak buat? Kita nak lihat pula pada siapa? Pada diri kita lah. Sudah tentunya. Bagaimana untuk kita tidak menjadi seperti mereka? Sahabat baik. Tapi bagaimana? Juga. Mereka tu siapa, Ustaz? Orang kafir. Mereka tu orang yang apa tu? Musyrikin Mekah, orang munafik. Orang yang tidak yang ingkar lah, orang yang ingkar pada Allah. Kalau kat konteks ayat ni,
Allah Al-Quran. melarang berhubungan baik dengan orang musyrikin Mekah. Baik orang musyrikin Mekah itu adalah apa? Orang yang tak nak terima ajaran Nabi, kan? Orang yang mengusir Nabi, kan? Maka macam mana kita untuk tak nak menjadi seperti mereka, iaitu tak nak jadi macam orang musyrikin Mekah? Bagaimana untuk kita tidak menjadi seperti mereka? Maka apa dia yang pertama? Baca Ikut Quran. Nabi lah. Baca Quran ikut Jangan Nabi. kufur Beriman. dengan Al-Quran. Senang Soalan kan? paling Jangan mudah kufur dengan jawapannya. Al-Quran. Jawapannya senang. Balik Apa yang berada ayat. di atas itu salin Beriman. sahaja Kita kok di balikkan bawah. balik. Salin saja di bawah, letakkan saja di depan itu tidak. Salin balik. Tidak kufur engkar dengan Al-Quran. Baik. Tetapi Ikut soalan kita ni. kita ada tak orang yang berani kata dia memang dia memang tak percaya langsung lah dengan Quran ni. Ada tak orang ni cakap macam tu? Tak berani. Tak ada siapa yang berani. Kan? Tetapi ada tak orang yang dia engkar Ada? kepada arahan Al-Quran? Ada tak? Ada? Tidak beramal Ustaz. Tidak beramal. Mengikut. Baca Ada pun tak tak orang nak. yang Ada yang tak nak baca. Tidak ingkar. dia memilih arahan Al-Quran? Ada tak? Ada. Ada. Maka yang begini ada. Orang yang dia tolak habis, kan? Wallahu alam, mungkin ada, tapi secara zahirnya kita adalah, kita nampak zahirnya ada. Tetapi orang yang dia tolak arahan dalam Quran ada. Orang yang memilih-milih arahan Ada. dalam Quran ada. Kan? Maka sebab itu Allah peringatkan, kita lihat dalam surah yang kedua, Tapi ayat orang yang tak ke- baca Quran sama tak yang menolak Al-Quran? 85. Okey, baik, nanti kita lihat. Surah yang kedua, ayat yang Sorry, Ustaz. ke-85. Tak apa. Mulut cerita. 285. Pada muka surat 13. 13. Maaf, saya salah. Sebentar. Al-Baqarah. Sebentar. Ayat yang kita sudah baca je, tapi saya tertukar pula nombor surah dia. Baik. Betul lah 285. Ayat sebentar. Apa tadi? Surat 13. Baik. Kita baca muka surat ke-13 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-85. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. Baik, terjemahan saya baca tak apa? Saya tak Kemudian nampak. saya baca boleh. Jazakallahu khairah. Haji Zainal ikut baca sekali dah. Masya-Allah. Kemudian kamu ini, iaitu wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pun saling bantu-membantu dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka, sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Kita lihat pada bahagian afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Terjemahan, patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagiannya yang lain? Ini Allah menegur siapa? Bani Israel, yang dia hanya ambil sebahagian daripada isi kitab Taurat yang kena dengan selera dia, yang kena dengan cara dia, yang kena dengan apa yang dia nak, kehendak dia. Kemudian sebahagian yang lain yang susah, yang penat, yang tak kena dengan selera, kehendak dia, kemahuan dia, maka dia tinggalkan. Maka orang yang begini sifatnya dengan kitab yang Allah berikan pada mereka, Bani Israel, mereka lakukan begini dengan kitab Taurat yang Allah berikan kepada mereka. Maka begitu juga kepada mana-mana umat yang Allah berikan kepada mereka kitab, dan termasuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana jika mereka ambil sahaja apa yang mereka nak, buat apa yang rasa nak buat, mudah, yang kena dengan kehendak, dan meninggalkan sebahagian yang lain itu dia tinggalkan, kan? Maka balasannya apa? Tidak ada balasan orang melakukan yang demikian itu melainkan kehinaan kehidupan di dunia, dan pada hari akhirat mereka akan dikembalikan kepada azab yang seberat-beratnya, seteruk-teruk, asyaddil, yang paling teruk. Dan itulah, dan Allah tidak pernah leka daripada apa yang kamu lakukan. Baik. Maka beriman ataupun percaya ataupun mengikut sebahagian daripada Al-Quran itu termasuk dalam potongan ayat ini. Dan orang yang melakukan yang demikian. Sebab itu kita katakan untuk mencari mungkin orang yang kufur ingkar, yang menolak Al-Quran terus, kan, di zaman ini mungkin kita belum lagi mendengar, wala'iyazubillah. Akan tetapi orang yang dia memilih-milih apa yang dia nak ikut daripada Quran, itu telah ada apa yang mudah. Antaranya lah apa? Orang yang berkaitan dengan solat. Sebelum ini mungkin culas dari sudut solat fardunya. Kan, akan tetapi lepas dia belajar, dia tahu siapa nak murah rezeki, solat duha. Maka solat duhanya itu dijaga dengan bersungguh-sungguh. Akan tetapi solat fardunya dia tidak menjaganya sekuat macam dia jaga solat duha. Dia berinfak, dan dia bersedekah. Kenapa? Kerana itu adalah salah satu cara orang kata apa, nak bahasa sekarang adalah apa? Magnet rezeki. Maka dia bersungguh-sungguh menjaga pada bahagian nak infak subuh dan sebagainya. Tapi dia culas pada bahagian apa? Mengeluarkan zakat. Pada bahagian itu dia diculas.
dia bersungguh pada bahagian infak dan zakat mungkin. Tetapi bahagian memberi nafkah kepada ahli keluarganya itu dia culas. Sedangkan yang wajibnya apa? Al-Quran sebutkan memberi nafkah kepada ahli keluarga, juga kaum kerabat sebelum beri kepada orang lain. Maka dia memilih-milih kan, apa yang kena dengan dia punya kehendak. Kan bila sampai pada bahagian riba, dia pun tak apalah kan, buat macam mana kan, ada je kan alasan-alasan dia kan. Macam yang biasa kita dengar orang kata kan, bila apa tu berkaitan contoh bertanyakan hukum minum arak, semua sepakat haram kan. Makan daging babi semua sepakat haram. Berzina haram. Tapi bila sebut rokok semuanya macam kan, ada perselisihan pandangan dan sebagainya. Dan maka kita seolah memilih-milih kan, apa yang kena dengan kita punya kehendak dan kita punya selera. Kan. Maka itu termasuk dalam bahagian apa? Larangan yang Allah sebutkan, sifat mereka ini yang Allah tak berikan berhubungan baik dengan mereka kerana mereka pertamanya dah tolak dengan Al-Quran. Kesannya apa? Kesannya ialah bila seseorang itu menolak Al-Quran, dia tidak akan ada nanti kita kata apa, titik persamaan itu tak ada. Kerana kita orang beriman, kita bertemu kerana apa? Kerana iman itu. So ada satu titik persamaan. Kan? Dan kita semua beriman dengan Al-Quran. Dan bagaimana kita nak bersahabat dengan orang yang kan, dia kata dia beriman tapi dengan Quran dia tidak percaya. Dia menolaknya. Maka bagaimana nak boleh ada persamaan dengan orang yang begitu? Kenapa? Kerana kita kalau ada masalah, kita akan balik kepada Quran. Ada perselisihan, kita akan balik pada Quran. Tapi orang yang dia menolak Al-Quran, dia nak kembali kepada apa? Ya, sebagai rujukan yang menjadi kita punya apa? Satu titik yang kita bersetuju. Ada apa masalah? Balik kepada Quran. So kita bersetuju tentang itu. Tapi kalau orang yang dia tak terima Quran, ke mana dia nak jadikan sebagai rujukan? Baik. Kemudian Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-4, ayat yang ke-65. Surah 4, ayat 65. Pada muka surat 88. Muka surat 88. Surah An-Nisa, surah yang ke-4, ayat yang ke-65. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Terjemahan. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Baik. Maka orang yang beriman, apabila terjadi sesuatu, maka semuanya itu dikembalikan kepada Al-Quran. Dan apa yang didapati daripada Al-Quran yang Nabi SAW bawa, semuanya itu dia terima dengan berlapang dada. Tidak ada dalam diri dia itu rasa berat. Kadang orang dia terima
Kan? Terimalah apa yang Al-Quran ni sebut, dia terima. Tetapi harajam mimma qadait, dalam hatinya tu ada rasa berat. Ada rasa berat. Dia bukan terima dengan 100% rela. Dia macam terima dengan rela paksa. Dengan rela paksa. Dia macam terima dengan bantahan. Pernah dengar tak istilah tu? Terima dengan bantahan. So, dia dah terima tapi dia sebenarnya dia tak berapa nak terima tapi dia terpaksa terima. Macam itulah. Maka dengan Al-Quran ini dengan arahan, kita sebut dengan suruhan dan juga larangan Al-Quran ini, dia harus diterima dan diterima dengan berlapang dada, dengan hati yang lapang, dengan tidak ada rasa keberatan. Baik. Jika ada perasaan-perasaan yang begitu, maka inilah perkara yang kita nak elakkan. Kenapa? Kerana kita tak nak menjadi seperti mereka, iaitu seperti orang musyrikin Mekah. Yang mereka itu dengan Al-Quran dia tolak, dan bahkan ada sebahagian orang munafik itu dengan apa ajaran yang Al-Quran bawa, dia rasa berat dalam diri dia tu nak buat. Dia terima dengan terpaksa sebab tidak ada pilihan. Nak berpuasa di bulan puasa, bulan Ramadan, terpaksa. Kalau tak, sebab orang yang semua puasa kan, aku tak puasa, tak kena pula. So dia terimalah arah suruhan Al-Quran itu, tapi dengan hati yang berat. Akan tapi orang beriman dia terima dengan hati yang lapang. Dengan hati yang lapang. Silakan Janura. Dah hilang dah. Ya. Tanpa Dah hilang dah rela, soalan tanpa dia. rela. Dah hilang dah soalan tadi. Tadi saya nak tanya macam, kan kalau dia pilih-pilih tu, maknanya akan efek dia punya keimanan kan, sebab kita kena percaya dengan sepenuhnya kan, sebab ni kitab ni one of the rukun iman kan. Betul. Itu ialah nak tanya tadi. Betul. Maknanya azab yang akan diterima pun berat juga ya. Betul. Bukan berat juga. Dia asyaddil azab. Quran sebutkan asyaddi. Asyaddi. Dahsyat. Dahsyat kan. Saya tuliskan perkataan dia. Perkataannya Quran sebutkan maknanya kalau pilih-pilih ni maknanya dia tak beriman lah jadinya Ustaz. Efek akidah ke? Macam kalau kita baca macam kita baca surah Waqiah pagi-pagi, tu surah lain tu tak baca tu. Macam mana tu Ustaz? Okey. Baik. Ila asyaddil azab tadi tu kan, balasannya ialah perkataannya adalah asyaddi, tapi asalnya adalah asyaddu lah. Kita ambil baris yang mudah untuk kita nak fahamkan. Baik. Asyaddu ini maksud dia sama dengan afdalu. Kalau afdalu kita kata afdal. Afdal maksudnya apa? Yang paling afdal. Yang paling baik lah. Paling yang afdal. bagus. Yang lebih ataupun yang paling bagus sekali. Bagus. Itu masuk dengan afdal. Utama. Yang paling utama. Kan? Yang paling bagus. Itu maksud pada afdal. Baik, asyad ni maksudnya syadid. Syadid maksudnya dahsyat. Baik, kalau betulnya asyad maksud depan dia nak tambah apa? Kita tambahlah paling. So bentuknya sama. So azab tu Nabi kata dia adalah Allah sebutkan paling dahsyat. Dia adalah paling dahsyat. Macam singa lah, singa. Macam singa. Maksudnya? Singa ke asado singa. Asal. Masya-Allah. Itu dengan sin. Ini dengan shin. Itu dengan shin. Baik, kita tadi ayat berapa? Ayat 85. 85. Sebentar. Ayat ni semua ya. Baik. Kenapa Allah kata mereka ini dipulangkan kepada asyad, bahasanya lah, perkataannya lah asyaddil azab. Kalau lihat dalam terjemahan asyaddi diletakkan apa? Sila terjemahan perkata Paling berat. Paling berat. Yang berat. Kalau ikut Quran saya asyaddi yang paling berat, betul? Yang paling berat. Baik. Kenapa mereka ini yang sifatnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini apa?
dia beriman, percaya dengan sebahagian lagi dia tak beriman, dia tak percaya. Mereka ini balasannya adalah kepada azab yang paling dahsyat. Baik. Kenapa? Kerana Allah sebutkan pada ayat selepas itu, ulaika, mereka itu orang-orang yang ishtaraul hayatad dunya bil akhirah. Mereka menjual kehidupan dunianya ganti dengan akhirat. Dia membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya digadaikan dia punya akhirat dia. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan kehidupan dunia. Kan? Maka kenapa ada orang yang dia memilih-milih dalam mengamalkan Al-Quran ini? Kerana dia rasa kalau buat yang ini kan dia rasa macam berat, kan? Dia rasa macam mengganggu dia punya masa, mengganggu dia punya kerja, kan? Mengganggu kebebasan dia untuk bergaul, untuk nak bergerak, untuk nak buat apa yang dia nak. Maka dia memilih. Kenapa? Kerana dibandingkan dengan apa? Kehidupan dia dekat dunia lah. Kan? Kerana dia ganggu apa? Ganggu kehidupan dunia. Kan? Mungkin orang tu dia tak adalah kata saya pilih untuk solat Zuhur dengan Maghrib. Dia tak kata macam tu kan. Saya pilih untuk solat Zuhur dengan Maghrib. Solat subuh saya tak solat. Sebab apa? Saya tengah siap nak pergi kerja. Kan? Asar sebab waktu tu saya tengah balik kerja. Kan? Saya sampai rumah dah Maghrib lah. Isyak sebab lepas Maghrib sebenarnya saya dah ngantuk, saya tidur. Kan? Ataupun lepas Maghrib saya pergi futsal. Kan? Ataupun pergi minum dengan kawan, ataupun keluar dengan family. Balik penat terus tidur. Kan? Maka dia memilih tak solat untuk dia solat. Kan? Sekarang hari biasa dia boleh lakukan perkara tersebut, tapi hari cuti dia tak boleh nak bangun pun untuk solat subuh. Dan salah seorang bekas mufti di Arab Saudi, Syekh bin Baz, dia katakan apa? Orang yang dia set alarm clock untuk bangun pergi kerja, tapi dia tak set alarm clock untuk bangun solat subuh, maka dia kata dia boleh jatuh kepada apa? Kufur. Boleh jatuh kepada kufur, terkeluar daripada agama. Kenapa? Kerana kenapa dia boleh set jam untuk pergi kerja tapi tak boleh set jam untuk nak bangun solat? Kenapa? Itu tandanya apa? Dia lebih pentingkan kerja dia daripada solat. Dia tak pandang solat itu ada nilai untuk dia. Kenapa? Dia tak nampak benefit dia. Di dunia dia tak nampak. Maka sampai situ benda simple je, set alarm clock. Tetapi set alarm clock itu dia datang daripada mana? Datang daripada dalam. Kehendak seseorang itu. Dia nak yang mana? Kenapa dia boleh sanggup kan bangun? Itu kalau apa tu? Saya pernah sebutkan kan, contoh ni sebelum ni kan, kita cerita tentang yang wajib kan, nak bangun solat subuh sebenarnya berat. Tapi kalau kita nak travel kan, pergi Turki, flight pukul 5 pagi nak kena ada kat airport, bangun tak? Confirm bangun. Mesti bangun punya. Mesti bangun. Kejut tak anak-anak? Kita tinggalkan tak apa. Kesian dia tak nak bangun. Kesian dia tak bangun. Kesian dia kecil lagi, biarlah dulu. Kita kesian ke kejut je? Kejut. Pergi bercuti. Pergi sekolah, kejut tak anak bangun? Pergi. Sebab apa? Risaukan anak tak pergi sekolah, nak belajar, tak belajar. Tak belajar, tak lulus exam, nanti nak kerja apa? Tapi kalau anak tak bangun solat subuh, kejut tak? Tak payahlah bang, kesian dia. Kan? Tak payahlah yang kejut dia, kesian dia. Hari Sabtu Ahad, biarlah dia tidur. Kenapa? Kesian. Tak kejutlah bangun solat subuh. Tapi kalau pergi sekolah, mak ayah bersungguh-sungguh menyiapkan anak kejut untuk pergi sekolah. Kenapa? Kerana nampakkan apa yang dia akan dapat pada kehidupan dunia. Maka dia jual kehidupan akhirat dia, solat subuh itu, dengan kehidupan dunia dia. Untuk dia berehat, untuk dia bekerja. Orang yang waktu solat maghrib dia clash dengan waktu kerja dia. Kan, meniaga pasal malam ke, atau solat Jumaat, kan, clash dengan waktu kerja dia. Jual bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Memilih untuk meninggalkan solat Jumaat. Memilih untuk meninggalkan solat Jumaat ataupun solat maghrib kerana kerja. Maka itu yang Allah sebut, dia menjual akhirat dia dan membeli dunia. Allah dah bagi dia akhirat, tapi dia jual akhirat tu. Dia nak gantikan dengan dunia. Maka inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ni. Kalau konteks ayat ni tadi cerita tentang siapa? Cerita tentang Bani Israel. Betul tak? Ayat ni konteks tentang Bani Israel. Tapi betul? apa symbol pada kita? Betul ayat ni cerita tentang Bani Israel? Betul, ayat ni cerita tentang Bani Israel. Tapi ini ayat nombor berapa?
Ayat nombor 85. 85. 85. Baik. Ayat ke-16 Allah sebut lebih kurang. Ulaika Musyrikin. allazina ishtarau Munafikun. dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dolar ni sesat ni. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maka tiadalah beruntung perniagaan. Ada perkataan perniagaan. Tadi ayat tadi ada tak jual beli? Ada. Ada. Jual beli tu apa? Beli je, jual tak ada. Beli saja. Dia membeli dunia dengan dia jual akhirat lah. Dia nak beli dunia, dia nak tukar dengan apa? Dia tukar dengan akhirat. Itu jual beli. Nak untung dunia. Maka itu kira apa? Trade dia. Perniagaan dia. Di sini dia jual apa? Petunjuk dengan kesesatan. Ini cerita tentang siapa? Munafik. Cerita tentang orang munafik. Oh, munafik Islam ke tak Islam? Tak Islam. Mereka orang Islam, orang munafik orang Islam. Zahir Islam, batin kafir. Orang munafik dia adalah orang Islam. Maka Allah sebutkan perniagaan yang begini juga ada. Orang yang dia menjual apa? Kesesatan, dia menjual petunjuk yang Allah berikan, kan? Lalu dia membeli apa? Kesesatan. Dia sama dengan orang yang menjualkan akhirat, yang kerana petunjuk nak bawa ke mana? Nak bawa ke akhirat. Dia membeli apa? Membeli kesesatan. Itulah dia membeli kehidupan dunia. Allah cerita tentang Bani Israel, Allah cerita juga tentang orang munafik, tapi awal lagi kita jumpa tentang orang munafik. Maka ini dikembalikan kepada azab yang paling dahsyat. Dan ini bukan cerita dia tolak, dia kufur, engkar, tak terima Quran, tak. Dia cuma pilih-pilih. Dia pilih-pilih yang ni, saya nak ikut yang ni saya tak nak ikut. Kan? Nampak macam simple, tetapi Quran menyebutkan dia adalah perkara yang besar, kan? Kerana mana mungkin seseorang yang, kan, mudahlah kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita. Saya juga selalu sebutkan, mana mungkin seseorang yang dia bekerja dengan satu syarikat, dia ikut suka dia nak ikut yang mana, kan? Waktu kerja mula 8.30, dia kata tak nak, saya nak mula pukul 10. Jadi ke macam tu? Boleh ke? Tahan lama tak kalau kerja macam tu? Kena buang. Sasa kena buang. Seminggu kena buang dah. Kena buang. Daripada apa? Daripada syarikat. So cuba bayangkan syarikat tu agama. Syarikat tu bayangkan agama. Allah dah tetapkan peraturan, tapi nak ikut apa yang dia nak, maka syarikat akan buat apa? Akan buang. Maka orang itu sebab itu dia akan kembalikan kepada azab yang paling pedih. Dia dibuang daripada syurga. Dibuang daripada rahmat Allah. Baik. Maka itu sebab pertama yang Allah sebutkan mengenai dulu orang musyrikin Mekah. Dan bagaimana untuk kita tak menjadi seperti mereka, sudah tentu kita juga tak boleh buat apa yang mereka buat. Tak boleh kufur ingkar dengan Quran, tetapi kita nak beri perhatian kepada apa? Suruhan dan juga larangan dia. Kita bagi suruhan dan larangan. Baik. Al-Quran. Dan juga tidak memilih arahan Al-Quran. Macam mana untuk kita tidak ingkar kepada suruhan dan larangan Al-Quran? Macam mana? Lah, baca lah. Sebab itu kita kena belajar lah. Belajar lah. Selain daripada masuk kelas hari Khamis, kan? Khamis malam. Suruhan dan juga larangan. Hari Selasa dan malam besok. Setiap orang dia kena tahulah apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Dan perkara itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan itu balik kepada yang awal tadi Haji Nuriah tanya. Macam mana kalau orang tu dia tak nak belajar Quran? Maka orang yang tak belajar Quran, macam mana dia nak tahu apa yang perlu dibuat dengan apa yang tak boleh dibuat? Do's and don'ts tu dia tak tahu. Maka bila dia tak tahu cara kerja dalam satu tempat kerja itu, maka sudah tentu dia mesti akan terlanggar, kan, SOP ataupun cara kerja di tempat itu. Mesti akan terlanggar. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia buatlah ikut apa yang dia rasa, buat apa yang dia rasa baik, apa yang dia rasa betul. Baik. Yang kedua, bagaimana untuk kita tidak jadi seperti mereka? Sama. Ikut Nabi Muhammad lah. Kita copy, kita letakkan sahaja, kan? Di depan tu tidak, kita paste. Tidak mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi untuk kita tambahlah sikit, tidak mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari cara hidup.
kita. Tidak mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cara hidup. Kalau secara fizikal, tak ada siapa yang berani nak mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berapa ramai orang yang dia mengusir, disebut kan. Dia mengusir cara hidup. Nabi itu daripada cara hidup dia. Maksudnya dia tak mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah sebutkan pada surah yang ke-33 ayat yang ke-21 kena buat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat berapa Ustaz? Okey. 33 Surah yang ayat ke-33 ayat ke-21. Pada muka surat 420. 420. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baik, terjemahan. Dan sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan juga senang. Maka bagaimana tak menjadi seperti orang musyrikin Mekah, iaitulah dengan kita hidup dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan baginda adalah contoh dan ikutan, maka caranya ialah jangan usir Nabi itu daripada cara hidup kita. Dan dengan kita memilih cara hidup yang lain. Dan ini berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib lah kan. Mungkin orang kata, habis tu macam mana Ustaz? Kami ni nak kena mula pakai jubah ke Ustaz dengan serban kan? Kami ni nak kena mula makan roti ke Ustaz? Dia tak perlu, dia apa yang disebutkan sebagai sunnah syar'iyah. Dan itu yang pertama sekali disebutkan sebagai cara hidup ataupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dari sudut baginda ibadah itu. Baik. Maka itu yang paling utama sekali kita nak beri perhatian bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang kita nak beri perhatian, bagaimana cara Nabi dengan pasangan, dengan ahli keluarga, dengan kawan, dengan jiran, kan, dengan kanak-kanak, dengan orang yang lebih tua. Bagaimana akhlak Nabi dengan orang yang berada di sekelilingnya. Maka itu semua cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak hidupkan, nak masukkan. Kita tak nak usir semua tu. Dan dengan memilih cara hidup yang lain. Maka ini dua perkara yang Allah sebutkan kenapa Allah larang para sahabat ketika itu untuk berhubungan baik dengan musyrikin Mekah ketika itu. Dua, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka kufur ingkar dengan Al-Quran dan juga mereka berterusan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan Allah gunakan, kita sebutkan tadi apa? Yukhrijuna itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan walaupun Nabi dah tak ada di Mekah, tapi usaha mereka itu untuk terus mengusir dakwah Nabi daripada sampai kepada mereka, dan juga orang-orang lain, mereka usir semua dakwah itu. Mereka menghalang, mereka menghalang daripada dakwah itu terima. Baik. Dan antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan beriman terhadap Al-Quran ini, saya nak highlightkan, Allahumma salli Muhammad. Kita lihat pada surah yang saya lihat ayat kejap.
Surah yang ke-41, ayat yang ke-26. Kita lihat surah 41, ayat ke-26. Pada muka surat 479. Muka surat 479. Jadi musuh Allah tu. Yang Surah tinggalkan Fussilat, Al-Quran surah jadi 41, musuh. ayat 26. Baik, Allah berfirman, Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Baik, terjemahannya. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah ia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak. Supaya kamu berjaya mengganggu bacaan ataupun menenggelamkan suara pembaca. Baik. Ini dilakukan dulu oleh musyrikin Mekah. Ketika mana Nabi membacakan Al-Quran, dia buat apa? Dia ajak orang, kan, jangan bagi orang dengar. Sebab dia kata, ini semua sihir. Kalau kau terdengar benda ni, habislah. Kau akan terikut dengan Muhammad. Maka apa yang disuruh buat? Walghaw fihi. Terjemah letakkan apa? Tentanglah. Lawan. Buat kacau. Ketika mana Al-Quran itu dibacakan dengan buat apa? Dengan nyanyian-nyanyian. Dan jeritan-jeritan riuh rendah. Serta tepuk sorak. Boleh bayangkan tak keadaan? Boleh. Bayangkan je keadaannya macam orang pergi berada kat konsert. Orang jerit, lepas tu tepuk. Kan sama? Sambil orang apa? Menyanyi. Kan? Maka apa cara yang dilakukan hingga hari ini untuk menghalang orang daripada dengar Quran? Macam mana cara dilakukan hingga hari ini? Nak menghalang orang daripada dengar Quran. Dia buat apa? Suruh orang dengar benda lain selain daripada Quran. Itu cara yang dilakukan. TV program yang melalaikan. Ya. Cara tak nak bagi orang dengar Quran, masukkan lain, benda lain untuk dia dengar. Kan, supaya walghaw fihi, supaya dia jadi lara. Dia jadi leka, lalai daripada nak buat apa? Dengar Quran. Antaranya apa? Dia bagi nyanyian-nyanyian. Bagi nyanyian-nyanyian. Sebab itu kita telah sebutkan dalam surah Luqman, surah 31, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Allah sebutkan apa? Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membeli lahwal hadis. Dalam ayat itu disebutkan lahwal hadis. Ini pun saya pernah sebutkan sebelum. Dalam ayat itu disebutkan lahwa al-hadis. Lahwa hiburan. Hiburan. Al-hadis perkataan. Perkataan. Baik. Ibnu Abbas cakap apa? Kita ada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Pernah dengar nama dua orang ini? Nah, tahu. Pernah. Kedua-duanya para sahabat. Dan Ibnu Abbas adalah orang yang Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil. Allah bagilah dia kefahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkan dia takwil Al-Quran. Lepas itu kalau tafsir, banyak ulama mencari dulu pendapat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cakap apa dengan maksud tentang lahwal hadis? Dia kata wallahi huwal ghina. Wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. 3 kali diulang. Demi Allah, itulah dia apa? Itulah dia lagu. Demi Allah, itulah dia lagu. Demi Allah, itulah dia lagu. Dan ini memang dilakukan daripada zaman dulu. Untuk menghalang orang daripada dengar Quran, bagi dengar lagu-lagu, muzik-muzik dia bagi dengar. Kan? Supaya apa? Halang orang daripada dengar Quran. Maka sebab itu orang yang dia banyak dengar lagu, percayalah, hati dia akan susah nak mendengar Quran. Bila dengar Quran, dia rasa tak boleh nak dengar, tak apa-apa nak seronok.
And nak kena dengar lagu juga. Dan bila dengar lagu, dia boleh sampai menitiskan air mata. Tapi bila dengar Quran, Tak rasa apa-apa. tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Kan? Sedangkan orang kalau masuk pertandingan menyanyi tu, kan, apa antara selalunya yang juri cakap, awak kena feel nyanyi tu. Tapi bila dengan Quran, orang kata apa? Tak apa. Baca je tak apa, dapat pahala. Tak faham tak apa, tak ada feel pun tak apa baca Quran ni. Baca je. Tak apa. Tapi kalau menyanyi, kena ada feel. Kalau tak ada feel, tolak markah. Tak ada feel nyanyi, tolak markah. Tapi kalau tak ada feel waktu baca Quran, tak ada apa. Tak ada apa. Samalah dengan orang yang tak bangun solat subuh, tak apa. Janji jangan tak bangun pergi kerja. Jangan tak bangun anak itu pergi sekolah. Kan? Dengan Allah dia apa? Double standard dengan Allah. Tapi hari minta rezeki kat saya apa? Minta rezeki kat Allah. Ada masalah minta kat saya apa? Sebut nama Allah, tak sebut nama orang lain. Sebut nama Allah, jatuh ke, terluka ke, aksiden ke, rumah terbakar. Sebut nama siapa dulu? Sebut nama Allah, tak sebut nama orang. Tapi bila Allah bagi nikmat, mana dia pergi? Hilang, tak jumpa. Maka ini antara perkara yang orang kafir lakukan untuk menghalang orang Islam daripada mendengar Al-Quran. Bukan nak baca dan juga beramal tau. Dengar je pun dia dah halang. Usaha dia ni untuk halang orang dengar je. Apatah lagi usaha dia untuk halang orang baca dan faham. Lagilah kuat usaha dia. Sedangkan usaha nak bagi supaya orang tak dengar pun bersungguh-sungguh dia lakukan. Apatah lagi usaha nak menghalang orang daripada boleh baca dan daripada orang faham apa yang dia baca daripada Al-Quran itu. Dia buat dengan apa? Dengan nyanyian-nyanyian. Dia berikan apa? Dia berikan hiburan ataupun disebut sebagai budaya apa? Hedonisme. So, penuh dengan hiburan. Pergilah mana kat Malaysia ni yang tak ada dengar lagu. Pergi mana yang tak dengar lagu? Kan? Pergi shopping mall dengar lagu. Pergi kedai. Pergi uptown dengar lagu. Pergi kedai makan lagu. Turun train ada orang basking. Mana-mana pun akan dengar ada orang pasang lagu. Masuk toilet pun ada orang pasang lagu. Mana-mana pun kita tak lari daripada perkara ini. Kenapa? Nak biasa kan. Lama-lama kita dah biasa tak dengar lagu. Dah biasa dengar lagu. Jadi bila dengar Quran apa jadi? Kita rasa macam pelik. Betul tak? Pelik tak kalau kita pergi kedai mamak tu pasang Quran. Rasa pelik tak? Rasa pelik. Sebab apa? Sebab dia perkara yang tak biasa. Yang biasanya apa? Dengar lagu. Kan? Kalau kita pergi masuk kereta kawan kita, dia pasang ngaji. Kita macam, uish, alim gila member aku ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab tak biasa. Yang biasanya apa? Buka radio. Lagu. Maka dia dah menjadi normalisasi. Sebab apa? Dia bukan ajar kita kena dengar lagu. Kena dengar. Tak. Dia cuma hidangkan je. Dia biar je. Lama bila dah biasa dengan benda tu, dia jadi normalisasi. Jadi benda yang normal dah. Tak ada apa dah. Dah diserap masuk tanpa perasan. Itu Bila cara syaitan tu, Ustaz. Ya? Itu cara syaitan tu kan. Iya. Itulah dia. Memujuk. Cara syaitan Ya. memujuk. Ya. Tak bagi orang nak dengar je, bukan nak suruh masuk kelas pun. Bukan nak halang orang masuk kelas tadabbur ke, halang orang nak baca Quran tadarus tu, bukan. Halang orang dengar je. Dengar pun dia dah halang dah orang daripada dengar. Maka itu dilakukan oleh siapa? Orang musyrikin Mekah dulu dengan Quran ni. Bukan saja kufur ingkar, dia menghalang orang daripada mendengar Al-Quran. Dan itu yang perkara terjadi hingga ke hari ini. Jadi kita ada dua. Kita tak nak jadi orang yang menghalang orang lain daripada dengar Quran. Kan? Tak nak terlibat dengan perkara-perkara yang menjauhkan orang daripada Al-Quran. Dan kita nak membiasakan dalam keluarga kita daripada biasa dengar lagu kepada biasa mendengar Al-Quran. Kan? Tapi Ustaz, kalau dengar nasyid tu macam mana? Kalau dengar nasyid. Biasa tak dengar nasyid? Biasa dengar nasyid. Kan Syekh Yusuf Qaradawi kata, orang tanya tentang dia tentang lagu ni lah. Macam mana kalau kita dengar nasyid yang ketuhanan tu? Nasyid yang ketuhanan. Dia kata caranya ialah engkau lihat nisbah engkau dengar nasyid itu dengan nisbah engkau dengar Quran. Walaupun bunyinya nasyid ketuhanan, tapi kalau nisbah engkau dengar nasyid tu lebih banyak dari sudut masanya daripada nisbah engkau dengar Quran, maka sebenarnya dah leka dengan nyanyian itu yang sebenarnya. Bukan mesej nasyid tu yang kau nak, tapi bunyi-bunyi nyanyian dan muzik yang ada dalam. Yang pertama. Yang kedua, kalau kau dengar nasyid itu, hati engkau lebih rasa tenang, lebih rasa seronok
berbanding dengan engkau dengar Al-Quran, maka walaupun itu adalah nasyid, sebenarnya dia telah apa? Itu yang salah satu yang Quran sebutkan apa? Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan dah menghiaskan amalan dia. So dia dengar nasyid bentuk keturunan, tak apalah. Aku dengar nasyid bukan lagu rock ke apa. Aku dengar nasyid. Ada sebut Allah, ada sebut Muhammad, ada sebut sahabat, ada sebut Al-Quran. Tetapi menghalang tak dia daripada dengar Quran, menghalang dia daripada dengar Quran. Maka itu dinamakan apa? Syaitan dah menghiaskan amalan dia. Dia tetap juga jauh daripada dengar Quran. Walaupun dia tak dengar lagu-lagu yang rock, yang metal semua tu dia tak dengar. Dia dengar lagu berbentuk ketuhanan. Tapi tetap dia tak dengar Quran. Dah lah tak dengar Quran, feel dia pun lain dengan dengar nasyid itu. Maka sebenarnya dia sedang ditipu oleh syaitan. Syaitan sedang menghiaskan amalan dia. Ustaz ya. Ya saya. Dengar qasidah ataupun ya hanana ya hanana. Sama, perkaranya sama. Kan kalau kita mendengar itu lebih daripada mendengar Quran, dia samalah. Walaupun tak kisahlah. Kan tak kisahlah apa pun. Kasidah. Bezanya apa kasidah? Mungkin orang kata, ustaz ini ulama yang buat. Kan? Ulama yang buat. Tapi kalau perkara itu menjauhkan kita daripada dengar Quran, perkara yang sama. Hatta saya pernah sebutkan sebelum ini. Kalau kata kita masuk kelas tadabbur, bunyi azan, tetap teruskan kelas tadabbur Quran sampai solat lewat. Kelas tadabbur tu yang wajib akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi haram. Sebab apa? Melewatkan solat. Tadabbur baik tak? Baik. Bukan je baca, faham Quran. Tapi akhirnya mengganggu solat yang wajib. Ini kan kasidah. Kasidah tak wajib pun. Tapi mengganggu urusan dia dengan Quran, tanggungjawab dia dengan Quran. Maka kasidah itu adalah perhiasan yang syaitan bau amal dia. Kan? Supaya dia menjauhkan daripada perkara yang lain. Kan hingga sekarang pun ada ibu. Ustaz, habis kita hidup zaman sekarang ni, itu yang kita disajikan. Macam mana kita ni dah tua-tua baru kita sedar. Anak-anak kita macam tu lah. Tak apalah kan. Alhamdulillah Allah beri kita kesedaran sebelum kita meninggal kan. Dan walaupun hanya ada satu saat sebelum kita meninggal, tetap ada peluang untuk kita buat perubahan. Tetap ada peluang untuk kita meninggalkan legacy kita. Tetap ada peluang untuk kita meninggalkan legacy kita. Kan dalam hadis Nabi SAW sebutkan, kalaulah engkau tengok hari nak kiamat, kan, dan di tangan engkau ada satu sebutir biji benih, maka Nabi suruh buat apa? Nabi suruh tanam. Hari nak kiamat, tapi kenapa nak kena tanam? Legacy itu kena tinggalkan. Kena tinggalkan legacy. Allah kira. Jadi tak jadi. Legacy itu kena tinggalkan. Maka kita umur dah lanjut, dah tua, dah tak dan dah. Tapi kita ada tak anak, ada cucu? Ada. Tak ada anak, saya tak ada cucu. Apa? Anak buah ada. Anak jiran ada. Anak dalam masyarakat ada. Ada. Lakukan. Buat perubahan. Itu yang kadang apa? Ada ibu bapa yang hantar anak dia ke solat tahfiz kan. Pun ada sekarang yang dah bising. Kenapa? Anaknya sibuk dengan kasidah. Akhirnya hafazan Quran tinggal. Kan? Pelik tak? Tak pelik. Sebab apa? Sebab memang itulah. Kalau kita sibuk dengan satu perkara, satu akan tinggal. Dan untuk meninggalkan Al-Quran itu sangat mudah. Sangat mudah. Mudah tak kalau satu hari tu tak baca Quran? Mudah. Berbanding dengan hari tu nak baca Quran. Betul tak? Nak baca Quran tu susah. Hari tu tak baca Quran. Macam mana kita nak didik anak-anak kita ni Ustaz? Sekarang ni bukan lagi bermain ke apa dengan tab dia, dengan handphone dia. Boleh bergaduh dia berebut pasal handphone. Ya. Baik. Pertama kita kena buat sesuai dengan mereka lah kan. Antaranya ialah kan kadang anak kalau terus tarik handphone dia marah lah. Tapi apa yang boleh dibuat awal ni? Selalu bersama dengan dia, nasihat dia. Kan kenapa? Kerana anak-anak itu sebenarnya kalau kita nak marah dia dah sibuk main handphone, dia dah leka dan sebagainya. Anak itu hasil didikan daripada siapa? Hasil didikan daripada kita. Sebab itu yang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang orang berada di bawah kepimpinan dia. Maka Allah akan tanya pada seorang ibu. Allah tanya tentang siapa? Allah tanya tentang rumah dan juga anak-anak yang ada dalam rumah itu. Maka anak-anak adalah hasil didikan daripada ibu bapa. Maka jangan salahkan mereka. Kita yang mencorak mereka. Baik. Maka apa kita nak buat? Kita dah tersalah corak. So, baikilah corak tu. Pelan-lahan. Jangan kita marah dia seolah-olah macam dia punya salah. Macam lahir-lahir, dia yang minta handphone.
kita terpaksa bagi. Tak, kita yang bagi pada dia. Pendidikan dia kita yang bagi. Kita yang pilih jalan mana yang kita nak, bukan dia yang decide. Kita yang pilih kita nak dorongkan dia ke kos yang mana, pelajaran yang mana, apa yang nak didahulukan, kita yang decide, bukan dia. Maka jangan salahkan anak itu kita yang cuba untuk memperbaiki. Antaranya ialah apa? Kita mula memberi nasihat kepada mereka, kita rapat dan mula memberi nasihat kepada mereka. Dan kita banyak akan berdoa kepada Allah, kita minta ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan dalam mendidik mereka dan minta Allah bantu kita untuk memperbetulkan kita punya kesilapan kita. Anak-anak, cucu adalah kita punya legasi yang kita nak tinggalkan, maka memang kena beri perhatian betul-betul terhadap mereka. Kembali dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dan itu sudah tentu susah punya, Takkan mudah punya nak dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Tak. Orang tua pun nak ajak kawan pergi mengaji, nak ajak kawan masuk kelas tadabbur, punyalah susah nak ajak orang tua. Ni kan budak-budak lagi pun Aduh, ya. Sakit perut mengenangkan. Aduh. Memang hadoi betul lah dengan handphonenya sekarang, dengan tabnya. Allahu Akbar. Ustaz, ni pengalaman saya. Saya silakan. buat grup tadarus anak-anak saudara, adik-adik semua kan. Patutnya sebulan sekali 1 juzuk. Dah 3 bulan tak selesai lagi. Tapi sabar je lah. Effort tu dah ada. Begitulah kalau ajak kepada itu yang Nabi SAW sebutkan kan, Islam itu bermula dengan gharib kan, dagang. Dia akan kembali dagang. Mengajak orang untuk buat kebaikan, dia akan jadi macam kau kenapa nak kena baik sangat kan? Kau kenapa nak kena tutup aurat sangat? Kenapa baju kau nak kena longgar sangat? Ketat-ketatlah sikit barulah ikut trend kan. Tudung tu singkat-singkatlah sikit barulah ikut pada trend. Kan laki tu kan, mana naik basikal pakai seluar tracksuit biasa, kena pakai tight. Barulah ikut cara main basikal kan. Gitu. Maka nak ajak kepada yang baik, kepada agama itu, dia akan jadi kembali dagang. Ini kamu perlu nak ajak orang kembali kepada Quran. Nak ajak baca dah satu hal, nak ajak faham Quran juga satu cabaran yang lain. Tapi kita mengajak itu adalah jawapan kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita yakin tak yang kita akan ditanya siapa yang berada di bawah kita ni? Yakin kita akan ditanya. Siap bagi hadiah Ustaz. Siap bagi hadiah. Kan siap. Ada Quran per juzuk tu. So kita bagi ahead lah. Macam kalau dia baca 1, 2, 3 ahead akan datang tu. Jadi kita siap bagi je. Yang per juzuk tu juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Supaya dia boleh baca, tak payah cari Quran lain. Alah, dia kata apa, bagi Quran, bagilah yang hebat sikit. Quran boleh beli. Kata, oi budak-budak ni jam. Sebab itu juga antara cabaran lah. Kan kita yang agama ini pun nak ajak kepada agama kena mengikut apa kesukaan mereka lah kan. Itu yang antaranya sekarang dah keluar juga apps yang berbentuk game yang untuk belajar Quran contohnya kan. Dah ada kan. Dan itu yang sedang cuba dilakukan. Cuma itulah cabarannya ialah nak mengajak itulah. Dia memang satu cabaran dan memang itu sunnatullah, Allah telah tetapkan. Nabi seorang Rasul pun nak mengajak pun dah ada mukjizat kan. Nabi Musa berapa banyak mukjizat yang dia ada, boleh nampak depan mata. Itu pun payah Bani Israel tu nak benar-benar beriman dengan Nabi Musa kan. Nampak depan mata. Ini kan pula kita tak ada mukjizat apa-apa dia. Nak ajak orang sudah tentu dia perkara yang mencabar. Bukan mudah. Bagi saya Ustaz bagi saya nak mula tu yang susah sekali, nak starting. Kalau kita nak didik, nak katakan nak tadarus, bila nak start tadarus tu? Kalau kita angan-angan saja, kita tak mula. Bila kita mula, perlahan pun tak apa. Allah akan buka jalan, betul? Bila nak mula, when the starting is the hardest thing lah. Betul, setuju. Dan antaranya ialah apa? Bila kita nak contoh keluarga lah, kita fokuskan pada keluarga kita nak ubah dahulu kan. Nak buat apa?
nak biasakan nak ajak baca Quran susah, maka apa yang kita nak buat? Kita biasakan baca Quran kat rumah. Ibu ayah biasakan baca Quran kat rumah, atau nenek biasakan baca Quran kat rumah. So bila anak nampak, anak cucu nampak kita baca Quran di rumah, kita sedang nak menormalisasikan sesuatu budaya kat rumah tu. Biasakan baca Quran kat rumah, biasakan pasang Quran. Dalam kereta biasakan pasang Quran. Dua saja, tak pasang apa-apa ataupun pasang Quran. Biasakan itu. Mula-mula pasang. Ustaz tahu Ustaz? Kita ngaji dekat rumah, kita ngajilah kuat. Dia kata apa? Apa ni mama ni dah macam karaoke lah kat dalam rumah ni. Astagfirullahalazim. Jangan main-main. Nak katalah budak-budak sekarang suka hati dia je lah kalau nak cakap. Tak apalah. Tapi paling tidak benda tu perkara itu, situasi itu dia pernah nampak. Nanti bila dia dah biasa nampak, nanti dia akan get used dengan pemandangan itu. Kalau kata kita buat begitu kan, baca Quran kuat-kuat kat rumah sampai bunyi macam karaoke kan, sampai kita meninggal pun anak kita memang tak ikut pun kita baca Quran, tak dapat pun kita nak ajak dia baca Quran. Tapi mana tahu nanti bila kita dah meninggal, itu suara karaoke yang dirindu nak dengar kat rumah, dan nanti mengajak dia kepada nak baca Quran. Sebab apa? Teringat doa lah. Biarlah dia kata karaoke apa, doa lah. Sebenarnya doa, insya-Allah. Tak apa, teruskan je baca Quran. Kita budayakan itu di rumah. Sebab nak kena lawan. Kita ni pun baru nak dengar Quran ni pun kita tak tahu doa mak bapak kita entah berapa puluh tahun doa ke kita. Betul. Kita tak tahu. Betul. Sampai dia dah meninggal barulah kita nak pegang Quran. Kita tak tahu Ustaz. Betul. Setuju. Maka kita mulakan je kat rumah. Biasakan balik. Orang dulu pun yang dia nak menormalisasikan yang sekarang ni bukannya sekejap, lama dulu dia rancang dah. Lepas pada itu baru berkesan. Maka kita nak mulakan budaya kat rumah tu dengan Quran, perlukan masa kan. Tapi penting kita mula je kan. Macam Haji Zainal kata, mula je terus, tak perlu fikir bila dan yang nak tunggu masa yang sesuai. Bulan Ramadan tak perlu, mula je terus, mula sahaja, insya-Allah. Baik. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, dan sesungguhnya mereka telah kufur engkau terhadap apa yang datang kepadamu daripada al-haq, itu kebenaran. Kemudian antu'minu billahi rabbikum. Baik, terjemahannya apa? Disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Ini sebabnya apa? Antara sebabnya apa? Para nabi dan juga Nabi Muhammad dan juga para sahabat itu diusir daripada Mekah sebab apa? Antu'minu billahi rabbikum. Kenapa? Kerana dia beriman kepada Allah. Kepada Allah. Maka ini yang apa? Kita sebutkan sebagai apa? Iman datang bersama dengan apa? Iman datang bersama bersama apa? Dia bukan lirik lagu tau. Iman datang bersama takwa. Iman datang bersama ujian. Iman datang bersama ujian. Ingatkan hamba datang bersama ujian. Tak kita jadikan lihat manusia surah yang untuk dijadikan kan? Betul. Surah 22 ayat ke-40. Bersama ujian. Baik. Kita lihat pada ayat yang ke-39. Ayat 39 dan juga 40, muka surat 337. Muka surat 337 surah Al-Hajj. Surah ke-22 ayat 39. Dan kita baca sebahagian ayat bahagian awal ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana Haji Zainal ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu.
Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa inna nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Baik, kita ambil sampai situ. Terjemahan, diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai. Dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Maka diusir kenapa? Kerana berkata bahawa Tuhan kami ialah Allah. Dan sehingga hari ini pun berapa ramai orang yang telah diusir daripada rumah dia, daripada negeri dia. Kenapa? Kerana dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang masih lagi berlaku di mana? Di Palestin. Dan itu yang berlaku di mana? Syria. Di Syria. Di China. Myanmar. Di India. Di India. Myanmar. Semua itu berlaku kenapa? Kerana mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Maka nak beriman kepada Allah, iman itu dia datang dengan apa? Ujian. Iman itu datang dengan ujian. Kan? Dan itulah yang Allah sebutkan pada surah ke-29 ayat yang ke-2. Kita tutup perbincangan kita pada malam ini dengan ayat ini pada muka surat 396 surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Kita bacalah sehingga ayat yang ketiga. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Terjemahan Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Maka iman dia datang dengan ujian. Adakah manusia itu menyangka Allah akan biar je dia kata kami beriman, kemudian dia tidak diuji? Kalau kita lihat pada ayat ini, wahum la yuftanun. Perkataan yuftanun, kan? Apakah kategori perkataan ini? Kita ada ya di awal perkataan, waw nun beri atas di akhir perkataan. Dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Perbuatan berulang-ulang yang dilakukan secara berterusan dan juga berulang-ulang. Baik, maka sesiapa saja yang berkata kami beriman, maka ujian yang datang itu sekali
kadang-kadang bertimpa-timpa pun ada juga. ujian itu akan datang secara berterusan. Selagi mana? Selagi apa? Selagi hayat di kandung badan. Selagi dia nak menjadi orang yang beriman. Dia berhenti je cakap ya Allah kan. Aku dah tak nak jadi orang beriman. Waktu tu ujian pun habis. Ujian dia datang dengan iman. Dia bukan datang dengan hidup. Dia datang dengan iman. Setiap orang yang hidup dia akan diuji. Tetapi ujian yang berat itu datang kerana iman. Ujian yang berat dia datang kerana iman. Baik. Maka kita sebut, macam mana pula kita nak kata kami beriman? Kita semua dalam Islam. Kita bayangkan Islam itu iman lah. Baik. Ujian akan bertambah apabila seseorang itu mengambil keputusan untuk berubah menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Saya nak berhijrah lah, saya nak jadi lebih baik. Saya nak lagi dekat dengan Quran. Saya nak jaga solat saya. Saya nak faham Quran. Saya nak lebih tutup aurat. Waktu tu akan jadi apa? Ujian akan bertambah. Kenapa? Dia sedang nak amanah. Dia sedang nak meningkatkan iman dia kepada Allah. Maka bila dia decide je nak berhijrah, dia decide nak jadi baik, waktu tu apa? Ujian akan datang secara berterusan. Lepas satu. Sebab itu kadang orang kata, kan, kau ni aku tengok kan, lepas berhijrah ni, hidup kau makin tak teratur aku tengok. Pelik ke tak pelik? Tak pelik. Kenapa? Kerana memang orang kalau dia decide hidup dia nak jadi lebih, menjadi hamba yang lebih baik, waktu tu hidup dia akan menjadi lebih tunggang langgang. Bukan jadi lebih smooth, lebih teratur, tak. Hidup dia akan jadi lebih tunggang langgang. Mana kalau hidup seseorang itu smooth je, elok je, tak ada apa masalah, maksudnya apa? Allah tak sayang. Maksudnya iman dia tu ada masalah. Tak ada. Iman dia bermasalah. Sebab tu dia tak ada ujian. Iman tu masalah. Sebab tu orang kalau hidup dia smooth, jangan seronok. Sebab dia ada kaitan dengan iman. Iman lagi tinggi dia punya ujian. Kalau tak ada lah, kan, apa masalah pun dalam kehidupan dia, semua elok hidup dia, semuanya semua je, lancar je semua. Apa buat jadi. Duit ada, kan, tempat tinggal ada. Maka ada masalah dengan apa? Masalah yang dia tak sedar. Yang dia hanya sedar kalau dia baca Quran dan dia faham. Itulah masalah iman itu. Yang dia ada. Lama ni kita cemburu tengok orang macam tu. Kita cemburu tengok hidup orang. Sedang aku tengok hidup kau senang, dia elok je kan. Anak-anak kau semua elok, tak buat perangai. Hidung kau pun elok je kan. Tapi hidup yang smooth itu, kan, itu di mata manusia. Di mata Allah Azza wa Jalla, orang yang hidupnya smooth, hartanya melimpah ruah, itu tandanya apa? Ada masalah dengan dia punya iman. Kadang lagi Allah tak sayang dia, lagi Allah bagi macam-macam. Dia nak dapat, lalu akan terus hanyut. Kan, ibarat orang yang berenang ke tengah lautan, pergi, alih-alih dia akan apa? Lemas di tengah lautan itu. Baik, kita berhenti setakat itu pada malam ni. Tapi Ustaz, saya pada komen sikit Ustaz. Silakan. Ada juga Ustaz, orang yang iman dia kuat, tapi dia pun hidup dia lagi senang Ustaz. Makin dia banyak duit, macam lagi dia banyak infak, lagi dia banyak ni. Nampak keberkatan hidup dia Ustaz. Betul, setuju. Ada tak para sahabat macam tu? Ada. Yang ada. Para sahabat yang ramainya macam tu kan. Tetapi apa bezanya? Kalau orang tu imannya makin meningkat, Allah makin tambah hartanya, ada tak nampak dia bermewah-mewah dengan kehidupan dia dan dia makin leka dengan ibadah dia? Tidak. Ibadahnya akan makin tetap tinggi, bahkan bertambah, infaknya juga akan bertambah. Dia sebelum dapat harta dengan selepas dapat harta dia sama. Tak berubah. Kalau lepas dapat harta itu hidupnya jadi dia jadi tenggelam dengan kemewahan tu. Kan dia jadi munafik dah Ustaz. Maka itu ada apa? Yang orang munafik. Baik. Kan? Kerana memang ada orang yang dia berubah arah kebaikan, Allah murahkan rezeki dia, tetapi diri dia itu dah tetap, iman dia itu dah kuat. Yang maksudnya apa? Harta datang banyak mana pun dia relax. Solat tetap solat on time. Solat tetap jaga. Dia dengan Quran, dia dengan semua sama. Sebelum dapat duit banyak dengan selepas dapat duit sama. Maka perkara itu je terjadi. Ada.
Tapi darjat tak meningkat lah kalau macam tu je. Darjat dia meningkat, iman dia tetap sama. Allah berikan dia itu dan dia bertambahnya harta, bertambah lagi infak dia. Maka itu meningkat lah. Tingkatan dia juga meningkat. Ya Allah SWT. Ustaz satu nak tanya ni. Sebab itu, sementara saya teringat sebentar. Okay. Sebab itu, para sahabat zaman dulu, kan, kita pernah dengarkan kisah sahabat yang para sahabat yang miskin, yang fakir datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kan, boleh tak kau ajarkan kami satu amalan yang kami boleh menandingi sahabat-sahabat kami yang kaya. Sebab apa orang kaya, dia solat dengan Nabi, dia ikut perang, dia puasa, tapi kelebihannya apa? Dia pun bangun malam juga, tapi kelebihannya dia boleh berinfak. Harta dia banyak, dia boleh berinfak. Orang fakir miskin tak boleh. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana? Boleh tak bagi kami satu cara yang kami boleh nak menandingi amal mereka itu? Maka Nabi pun kata apa? Nabi kata engkau bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, dan itu akan menandingi apa yang mereka infakkan. Sekali sahabat yang kaya itu pun tahu, dia pun buat perkara yang sama. Sahabat yang miskin tu datang mengadu lagi dekat Nabi. Lalu Nabi kata apa? Hadza fadlullah yutihi may yasha. Itu kurniaan Allah bagi kepada siapa yang dia kendaki. Orang miskin masuk dulu ke syurga. Tetapi yang mereka cemburu adalah, adakah para sahabat yang fakir miskin tu datang jumpa Nabi minta harta? Tak. Dia nak minta apa yang dia boleh buat supaya sama amal dia dengan orang yang kaya tu. Dia bukan minta harta. Orang yang kaya tu Allah bagi dia harta. Adakah amalan dia berkurang? Tak. Dia pun berebut sama amal macam orang miskin tadi. Sebab apa? Maka itu beza dia. Orang yang dia berubah ke arah kebaikan dan iman itu dah masuk dalam diri dia, maka Allah tambahkan harta. Harta itu tak merubah dia. Dia berada di tangan. Dia lepaskan bila sahaja dia perlu. Wallahu a'lam. Silakan Janira. Ramai sangat nak soal lagi ni. Tak, saya kan ayat tu tadi kan dia kata janganlah kamu mengambil orang-orang yang kufur ni sebagai sahabat apa semua kan. Jadi maknanya sekarang ni orang-orang yang kufur ni bukannya kalau di segi zaman dulu tu dalam konteks masa Nabi ada tu musyrikin Mekah lah kan. Sekarang ni kita maknanya bukannya kaum Cina tertakluk kepada kaum Cina, kaum apa yang bukan Muslim lah, yang non-Muslim. Dia bukannya setakat itu saja. Maknanya sekarang ni kalau ikut konteks ayat ni applicable kat kita, orang yang ingkar dan tak membaca Al-Quran, maknanya kita pun tak boleh bersahabat dengan orang tu walaupun orang tu Islam. Dia macam munafik. Macam munafik lah Ustaz. Tapi orang munafik ni ciri-ciri dia tak adalah dia tak baca Quran. Dia baca sekarang nak nunjuk kat orang kat Ustaz. Ciri-ciri orang munafik ni, dia berpura-pura tu dah satu. Dia suka menipu satu, tak amanah tu satu kan. Itu empat oleh ciri-ciri dia lah. Tapi sekarang ni kalau dia tak nak baca Quran dia. Kalau lah orang ni dia beriman tapi dia tak mahu langsung nak baca Al-Quran. Dia sembahyang, dia apa semua. Kita tak boleh lah nak berkawan dengan dia sebab dia dah masuk dalam kategori kufur tu kan. Orang macam mana tu Ustaz? Kita nak distikkan benda-benda ni semua. Sangat cantik soalan ni. Baik. Berkaitan dengan ayat ini ialah sebutkan waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Mereka telah ingkar. Mereka telah kiranya bahasa kita macam mereka tak percaya. Mereka menolak Al-Quran ini. Maka kalau ada sahabat kita yang begitu, dia kata aku tak berapa percayalah dengan Quran ni, ataupun bahasa kita adalah Al-Quran ni bagi aku dia tak relevan lah sekarang. Jangan bersahabat dengan dia lepas tu. Maka orang begitu yang masukkan dalam bahagian dia kufur engkar. Dia tak percaya dan tak menerima Al-Quran ini. Tapi kalau selagi dia dari sudut amalan dia mungkin dia tak bagi perhatian. Contoh bulan puasa je mengaji ataupun bulan puasa pun tak ngaji. Dia tunggulah ada tahlil ke barulah dia baca Yasin. Contohnya lah. Tapi dia tak pernah kata pun yang dia tolak Quran. Dia pilih-pilih dan sebagainya, maka dia tak termasuk. Yang ini termasuk bahagian mana? Termasuk dalam bahagian doa Nabi itu. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai ya Allah, sungguhnya umatku ini dia mengambil Al-Quran sebagai satu barang yang tidak diendahkan, yang tidak dipeduli. Seorang tu masuk dekat bahagian tu. Dia tidak mengendahkan Al-Quran, tak ambil peduli. Tapi dia jatuh kategori ayat seterusnya tu dia musuh dia jadi musuh Nabi.
Ya, dia menjadi musuh. Tetapi dia tak adalah Allah terus letakkan dia masuk ke dalam asyaddil azab, kepada azab yang seburuk-buruk. Tidaklah masuk ke tahap yang itu. Tak masuk ke tahap yang bukannya itu. Nak relate dengan ayat yang kalau dia jadi musuh Nabi, dia juga musuh Allah. Tidak. Kerana tak ya? orang itu kemungkinan dia menjadi musuh secara dia tidak sedar. Kenapa? Kerana dia tak baca Quran. So bila tak baca, macam dia tak tahu apa yang dia tak boleh buat ataupun apa yang dia kena buat. Kan? So dia tak tahu. So secara tidak langsung dia mungkin telah, macam saya sebutkan tadi, dia tak tahu tentang cara kerja satu syarikat, sudah tentu dia akan lambat laun akan melanggar cara kerja syarikat tu sebab dia tak tahu. Kan, maka dia satu akan menjadi musuh. Kenapa? Kerana dia terbuat perkara yang salah yang Allah larang, yang Nabi larang. Kenapa? Kerana dia tak tahu tentang Al-Quran itu. Kenapa dia tak tahu tentang Al-Quran? Dia memang tak indah pun tak ambil peduli tentang Al-Quran. Dia berbeza dengan orang yang dia memang tolak Al-Quran ni tak relevan. Dulu punya cerita, sekarang tak boleh pakai. Maka itu masuk pada bahagian orang yang kalau ada orang macam tu, kita jauhkan diri lah ya. Itu kita jauhkan diri daripada. Dapat pahala kalau jauhkan diri ya Ustaz. Dapat pahala juga menjauhkan diri daripada mereka. Dan kalau orang mengambil peluang untuk nak berdakwah, boleh ke? Boleh. Tidak ada masalah untuk menasihati mereka. Itu hak kawan kita untuk dapat nasihat daripada kita. Tapi kalau kita dah nasihat masih juga bertegah dengan pendapat dia, maka kita tinggalkan. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, tu saya lagi satu Ustaz. Jadi kan Ustaz kata kalau dia set alarm untuk pergi kerja. Tapi yang terjadi di rumah saya lah, anak-anak saya semua set alarm untuk bangun subuh, tapi tak bangun. Dia bangun lambat lah. Tak apalah. Daripada pukul 4:30 sampai dekat pukul 6 pun tak bangun lagi. Okeylah tu. Masih ada lagi. Masuk engkar ke tidak tu? Tak. Selagi mana orang tu kan, bila dia buat tu, dia rasa sebersalah sebenarnya. Kalau tak bangun subuh atau kalau tak set alarm, sama itu iman tu masih ada, walaupun sikit tak apa. Masih ada. Maksudnya apa? Cahaya tu masih ada. Allah nanti akan bantu untuk terangkan lambat laun, insya-Allah, kerana dia ada kesungguhan. Kan Allah sebutkan dalam Quran, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Allah kata kalaulah Allah tahu dalam diri seseorang tu ada kebaikan, maka Allah akan bagi dia mendengar Al-Quran ni untuk ambil pengajaran dan juga peringatan. Step pertama dia apa? Dalam diri tu kena ada kehendak, kemahuan nak dulu ke arah kebaikan. Allah akan bukakan jalan. Maka dah set alarm untuk bangun subuh, walaupun tak bangun, kita anggap dia nak kepada kebaikan, insya-Allah Allah akan bantu dia ke arah kebaikan, insya-Allah. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.